Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Baru-baru ni duk kecoh lah cerita pasal model Mercedes-Benz S600 ataupun Maybach S600 lah. So di mana Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar menolak untuk menggunakan model S600. Sebaliknya dia lebih selesa dengan kenderaan yang dipakaikan iaitu 7 Series. Tetapi sekarang lepas tu dia gunakan Camry dan the latest one kita nampak dia dah start balik guna perdana, ekor dana lah yang besi limousine. Tetapi kita bukan nak cerita pasal S600, kita bukan nak cerita pasal ekor dana, kita bukan nak bercerita pasal Camry. Sebaliknya kita nak cerita tentang satu kereta yang dianggap sebagai kereta yang paling selamat sekali di dunia, especially daripada segi keselamatan. So, kau nak tahu kereta apa? So, make sure tonton sampai habis macam biasa. Bagi anda yang baru jumpa channel ini, yang masih belum subscribe, jangan lupa subscribe, jangan lupa juga untuk tekan lonceng. Tekan tau. So, inilah dia kereta yang paling selamat, yang digelarkan paling selamat sekali di dunia. Memang selamatlah kalau kita nampak kereta ni datang Malaysia sekalipun, security dia bukan main bang. Untuk jalan setengah jam, 1 jam bang. Ini tak cerita dekat negara-negara lain. Memang kereta ni akan always ikut dia. Yes, ini adalah The Beast. Ataupun sebenarnya ini adalah sebuah kereta daripada jenama Cadillac. So, yang ini diguna pakai oleh Presiden Amerika lah. Sebelum ni kita pernah nampak Barack Obama ada pakai. Lepas tu atau the latest Joe Biden pun pakai juga, Presiden Amerika Syarikat. Dan lebih penting juga, macam aku cakap lah, The Beast ini telah dilabelkan sebagai kereta paling selamat di dunia kerana dia ada ciri-ciri keselamatan yang tak ada pada kereta lain dan dia memang lain daripada yang lain. Dan persoalannya, apa yang membuatkan The Beast ini begitu selamat? Yang pertama, kita nak cerita dari segi dia punya exterior lah, okay? So, sebenarnya ada banyak benda yang kau akan impress lepas aku bercerita ni. Yang pertama adalah, untuk luaran kereta ni, sebenarnya dia disalutkan dengan perisai militeri setebal at least 5 inci. Dan of course yang ini dia campur sekali dengan campuran besi, aluminium, titanium, seramik. Dan of course tujuannya satu, untuk menghalang daripada senjata-senjata seperti peluru ataupun bom kereta yang ini. Dan selain daripada itu, dekat bahagian pintu sebenarnya dia gunakan kepingan perisai setebal 8 inci dan berat dia adalah sama seperti pintu flight Boeing 757. Dan apabila pintu ini ditutup, ketang ditutup tu, so sebenarnya ruang kabin memang terlindung 100% daripada ancaman daripada luar. Sama ada senjata ke ataupun bom. Dan lebih penting adalah pintu ini dia boleh tahan serangan kimia dan juga dia boleh alihkan arus elektrik untuk menghalang daripada dicerobohi. Yang kedua, untuk tingkap kereta ni, biasa tingkap kereta kita 2 lapis kan. 2 lapis pun kita dah bangga gila babe. Sebab memang boleh absorb NVH yang better ni. Tetapi dia bukan 2, bukan 3, bukan 4. Dia buat 5 lapisan cermin di mana dia boleh menahan serangan peluru yang menembusi cermin dia itu. Dan tingkap dia sebenarnya, bagi untuk makluman korang lah, tingkap untuk kereta The Beast ni dia memang tak boleh buka kecuali dekat sebelah pintu pemandu. Dan kalau boleh buka pun dia cuma boleh buka 3 inci sahaja. Kiranya kalau kau nak lambai Joe Biden, kau akan nampak dia lambai kat situ. Dia takkan buka, how are you brother? Sudah makan ke belum? Tak, dia takkan tanya macam tu. Dia akan dalam keadaan tutup. Dan untuk bahagian chassisnya, dia diperkuatkan dengan lapisan kepingan besi supaya dia boleh tahan daripada letupan bom. Dan untuk tayar pula, tayar pun dia boleh buat bang. Tayar dia menggunakan lapisan besi juga untuk elakkan daripada terkoyak ataupun pancit. Kiranya kita takkan dapat tengoklah The Beast ini pancit. Dan untuk lapisan rim dia, lapisan rim dekat dalam tayar tu, dia membolehkan kereta ini dipandu walaupun tayar itu hancur. Kiranya
Kalau diserang sekalipun, kalau tayar tu hancur sekalipun, kereta ini masih boleh bergerak. So kita dah nampak kehebatan kat luar, kita tengok ke dalam lah. Yang itu yang ketiga lah. Di mana sebenarnya untuk ruang kabin The Beast ni, dia ada 4 ruang yang dipisahkan daripada lapisan cermin perisai yang kita sebutkan tadi tah. Dan of course di dalam dia ada banyak butang-butang safety panic ataupun ruang simpanan udara oksigen. Dan kalau in case kalau ada berlaku sebarang kecemasan, ada satu telefon satelit yang diletakkan dekat belakang kerusi presiden yang boleh disambungkan terus kepada naib presiden ataupun pejabat Pentagon. So kiranya andai kata kalau line tak ada down ke, kena hijack ke apa ke, dia still ada satu satelit telefon yang dia boleh guna pakai. Yang biasa kau tengok dalam filem tu. Dan bukan tu saja, untuk tangki minyak tu juga dia ada lapisan perisai besi dan dia juga ada bahan salutan minyak yang boleh menghalangkan daripada letupan sekiranya berlaku kemalangan ataupun kereta ini terbakar. Dan selain daripada itu juga ruang boot. Dekat boot ni kalau nampak, dia ada juga alat pemadam api, dia ada gas pemadam mata dan juga dia ada penghalang asap. Dan untuk kereta ni juga, The Beast ni juga, dia ada juga senjata keselamatan. Contohnya macam apa? Senapang patah. Lepas tu dia ada pelancar pemadam mata pun ada juga. Dan selain daripada itu, ada juga yang ini ada juga bekalan darah yang sama jenis yang ada dekat presiden itu. Kiranya ini adalah standby sekiranya memerlukan pemindahan darah. Kiranya mungkin lah kita orang agak benda tu jangan marahkan kalau salah Mungkin mesti jadi presiden tu dia dah kena ambil darah and then dia memang ada simpanan darah yang always ada ikut dengan dia in case kalau berlaku apa-apa kecemasan yang memerlukan pemindahan darah. Dan untuk driver pula bukan biasa-biasa bang, bukan kata mau cari kerja kah? Boleh SPM berapa tak, dia tak tanya tu bang. Sebaliknya, pemandu untuk memandu The Beast ni mestilah di kalangan ataupun terdiri daripada pegawai keselamatan yang terlatih dan boleh bawa kereta ni dalam pelbagai situasi kecemasan untuk mengelakkan daripada serangan, membuat pusingan 180, membuat jayton dan macam-macam lagi. Tapi kalau dalam kategori ni keselamatan, pegawai keselamatan aku tak adalah. Tapi jayton tu aku pandai buat, 180 tu aku pandai buat. Kebanyakan dalam ni aku pandai buat lah, cuma satu je. Pegawai keselamatan. Kalau aku cerita kan, kelentong lah kan. Okay. So, kalau kau nak tahu kereta ni canggih, kau kena tahulah berapa harga kan. Kokok boleh buat kat Myvi ke kan. Kokok boleh buat kat Saga kan. Kita tak tahu kan. Well, berdasarkan research yang kita buat, untuk yang ni kalau kita direct convert, harga kereta ini boleh cecah sampai 5 juta ringgit sebiji. Tetapi, itu adalah mungkin harga kereta lah. Tapi sebenarnya dia dah habiskan almost 66.5 juta ringgit Malaysia khas untuk buat R&D kereta The Beast ni saja. Kiranya dalam arti kata lain, kereta ni mungkin dah makan almost 100 juta lah untuk buat sebiji kereta. Tetapi ini research yang kita dapat lah. Dan ini juga adalah antara anggaran harga yang kita boleh anggarkan untuk harga sebuah The Beast yang aku ceritakan tadi tu. Dan untuk maintenance kereta ni, ni bukan boleh hantar sini bang. Okey, aku nak hantar sini. Harga mahal lah, tak mau lah pasang sini, tak boleh bang. Kereta ini cuma boleh diselenggara ataupun boleh di-maintenance oleh United States Secret Service sahaja. Bukan biasa-biasa bang. Tak dapat lah kita nak. Boleh saya minta quotation? 3 quotation daripada anda? Oh tak boleh bang. Memang dihantar ke situ je lah. Kereta paling selamat kot. Takkan kau nak hantar kat sini suka hati bagi orang buat kan? Okay. So, sampai sini saja video kita pada kali ini. Ini adalah antara info-info yang kita boleh cari. Ini info-info yang kita boleh dapat. At least kita dapat sharingkan kepada anda betapa hebatnya sebuah kereta bernama The Beast secara sekaligus membuatkan dia adalah kereta yang paling selamat sekali di dunia. Okay? So, Koko ada info yang aku terlepas. Kau boleh letakkan, tambahkan dekat ruangan komen bawah. At least kita sama-sama dapat ilmu ini. Okay? So, kita jumpa lagi masa akan datang. Bye-bye semua. Assalamualaikum. Nak pasang kat Myvi ke? Fikirlah bang